Ya, sekarang ni Poji lebih berpihak kepada pasukan yang mana satu? Pandai-pandai dia lah tadi. Kristal mana yang pecah? Yang pecahkan tu lah dia sokong nanti. Alright. Perlawanan harapnya diteruskan tanpa sebarang masalah pada waktu ini. Okey. Pada minit yang pertama kita bakal saksikan kebarangkalian kedua-duanya main dengan pasif terlebih dahulu. Again, level 4 yang ingin dicapai dan kawasan turtle dekat bahagian atas itu yang akan jadi venue perlawanan mereka. Ya, tetapi daripada awal lagi, Miko cuba untuk memberikan tekanan kepada Rizal. Nampaknya didenda dengan begitu mudah. Zon juga telah pun hadir untuk menghalau beliau. Tapi Saksa telah pun tiba. Yup, Town telah pun dikeluarkan. Zon terpaksa mengaktifkan flicker seawal minit yang mungkin. Ini amaran pertama dikeluarkan oleh tim SMG. Pasukan Homeboys terpaksa untuk berundur semula. Flicker 120 saat untuk Homeboys. Right, Karakuri, pada saat ini, in terms of a team fight dan specifically untuk EXP linear kedua-duanya, fokus kepada siapa sekarang ni? Gold linear ataupun sudah semestinya jungler mereka? Saya masih ingin memberikan fokus lebih lagi kepada goal laner dekat sini. Sebab boleh dikatakan Roma yang akan ditugaskan untuk mengekang pergerakan jungler. Dan itu akan menyebabkan dua kawasan team fight yang berbeza. Tapi sekarang ini bercakap tentang team fight. Dengan adanya Petrify dan Saksa menjadi mangsa yang pertama. Itu adalah jungler. Mereka berjaya untuk mendapatkan habuan yang sangat besar. Permulaan yang baik untuk pasukan Homeboys ketika ini. Satu langkah kanan untuk mereka. Snowball tu bakal dibina untuk pasukan Homeboys dengan kill yang pertama dimiliki oleh Chibi. Dan juga turtle yang telah didapatkan oleh diri beliau. Pasukan SMG tak perlu risau, tak perlu gentar. Masih lagi awal, belum lagi butang merah harus ditekankan. Ya, dan di mana untuk pasukan merah pula iaitu Homeboys berjaya untuk mendapatkan 2 kill, berjaya untuk mendapatkan turtle pertama. Ini masih lagi satu langkah kanan yang baik untuk mereka. Terutamanya dengan adanya Chibi berjaya untuk mendapatkan kill sebentar tadi. Ini mungkin bukan sahaja memberikan momentum kepada beliau tetapi juga momentum kepada pasukan Homeboys mula untuk bergerak dengan lebih agresif lagi. Apabila saya lihat Zorn dan juga Miko menggunakan Edith dan juga Kufra dekat sini, satu perkara yang bermain dekat minda saya adalah momen yang wajib didapatkan oleh kedua-duanya untuk memberikan peluang keemasan, peluang kemenangan untuk pasukan SMG. Persoalan saya kat sini untuk Milo, macam mana mereka nak dapatkan peluang tersebut? Okey, sebelum tu sekarang ni Stormy ditangkap terlebih dahulu. Masih lagi memegang dengan Netherrealm. Adakah dia akan aktifkannya? Sepertinya flicker sahaja yang diperlukan. Dia akan simpan ultimate tersebut sebelum bermulanya turtle yang kedua sebentar tadi. Soalan awak tadi? Bagaimana mereka terus terlupa bagaimana mereka nak dapatkan momen itu, sama ada daripada Zon ataupun Miko? Bagi berat saya sebenarnya lebih baik dekat sini daripada Zon sebabkan mereka ada momentum yang baik. Tapi jangan dilupakan tim SMG mereka gemar untuk menghukum kesilapan-kesilapan kecil. Jadi saya rasa lebih kepada seimbang untuk kedua-dua Roma. Walau bagaimanapun sekarang pasukan Homeboys mendahului sedikit dengan 1,600 gol. Bagi pendapat saya pula Adin adalah di mana kelebihan lebih kepada Zon untuk mengumpulkan satu. Tetapi jangan lupa semua akan bersiap sedia untuk mendenda pergerakan setup daripada Zon itu nanti. Jadi perkara ini sentiasa perlu diingati oleh pasukan musuh. Ya, benar sekali, perlu diingati dan juga perlu diawasi gerak-geri mereka untuk mendapatkan peluang keemasan, untuk mendapatkan keselesaan. Tak kira daripada segi penguasaan map maupun kutipan gol. Tapi sekarang ini, lihat dekat bahagian turtle ini. Yup, setup telah pun dikeluarkan. Petrify yang baik daripada semua sebentar tadi. Dengan Netherrealm telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Bagaimana gerakan daripada pasukan Homeboys ketika ini daripada Rizal. Masuk, Miko dikorbankan dengan ini. Liberus Passion untuk mendapatkan kill. Tapi double kill diberikan kepada GB. Tusukan daripada Decimation amat menyakitkan. 3 kill secara total. 2,500 gol. Turtle yang kedua berpihak kepada pasukan Homeboy. Adakah snowball effect tu dah online untuk Homeboys kali ini, Karaguri? Boleh dikatakan dah hampir nak online. Kalau mereka berjaya untuk menambahkan lagi perbezaan gol sebanyak 4,000 gol, itu adalah titik permulaan snowball untuk pasukan Homeboys. Walaupun sebentar tadi Chibi berjaya untuk mendapatkan 3 kill, ini masih lagi menjadi masalah kepada pasukan SMG. Sekarang ini bukan sahaja daripada segi kill, bukan sahaja daripada segi objektif, namun begitu daripada segi map juga mula dimenangi oleh pasukan Homeboys. Tapi kita kena lihat SMG, kita tahu Stormy, maaf sabar tak Saksa. Dia terus tangkap. Dia tak fikir orang lain ketika ini. Saksa terpaksa untuk melarikan diri terlebih dahulu. Miko
cuba untuk membantu tapi jaraknya agak terlalu jauh. Pasukan Homeboys memberikan sekali lagi amaran kepada tim SMG pula pada masa ini. Stormy tak dapat lagi ruangan dia untuk mencuri decimation, untuk bergerak agresif. Jadi kita nampak bagaimana pasukan Homeboys menyekat pergerakan Stormy dan SMG tak boleh ataupun tak dapat selesa untuk bergerak agresif seperti mana game-game sebelum ini. Saya rasa sebenarnya tak ada masalah dari segi power spike sepatutnya mencukupi. Untuk ahli pasukan SMG ke-5-5 mereka lebih memberikan fokus kepada fasa early game. Namun begitu initiate yang jauh lebih cantik lagi pasukan Homeboys yang menyukakan keadaan. Dan kita juga kena ingat damage di pasukan SMG, Stormy dan juga Sasa kena sentiasa memerhati ke atas, memerhati kepada langit untuk melihat adakah sepat menghala ke arah mereka ataupun tidak. Benar-benar. Apabila awak cakap pasal sepat itu merupakan ancaman yang cukup besar ke atas pasukan SMG. Tapi SMG pun ada ancaman mereka daripada penalty zone smooth ini yang boleh bila-bila masa saja menukar arus perlawanan kalau dia berjaya menangkap Rizal di bahagian belakang. Ya, disebabkan itulah kenapa adanya P5. Tapi sekarang ini tim SMG Konsil cuba untuk mencari mangsa. Gerakan defensif yang cantik, yang pantas daripada pasukan Homeboys tidak membenarkan pasukan SMG menjumpai hasil. Tapi sekarang ini Zon mula pergi ke bahagian hadapan. Sepat juga dalam perjalanan. Yap, agak jauh sebenarnya. Perlu berwaspada gerakan tersebut. Sepat terus terjah ke bahagian belakang. Cuba untuk menjauhkan Sasa daripada permainan. Flicker terpaksa diaktifkan. Chibi mendapatkan turtle yang terakhir ketika ini. Yang telah dilepaskan. Hentakkan daripada Saksa. Cuba untuk mendapatkan kill. Tapi tidak mencukupi kerana Sepat akan ditumbangkan terlebih dahulu. Pasukan Homeboys kehilangan seorang pemain. EXP laner mereka telah dikorbankan. Yang Sasa sangat rendah. Mampu tidak mereka lakukan pertahanan? Jawapannya tidak. Pasukan Homeboys walaupun mereka tak cukup seorang pemain, tapi mereka masih lagi menginginkan turret di bahagian tengah. Saya rasa itu adalah permainan yang cukup cantik daripada Sepat sebentar tadi. Black Dragon Form tu saja menghalau Sasa menyebabkan Homeboys berjaya untuk mendapatkan turtle yang ketiga dengan lebih mudah. Dan dengan pergemaran beliau juga, bukan saja turtle tetapi outer turret di bahagian tengah juga berjaya diambil. Dan lihat bagaimana perbezaan itemization di antara Rizal dan juga Sasa. Sasa sekarang belum siap lagi satu item besar sekalipun. BOD on the way akhirnya telah dilengkapkan. Nak dibandingkan dengan Rizal, dua item yang telah dikemukakan oleh diri mereka. Boleh dikatakan ini yang membenarkan Rizal lebih selesa lagi untuk mengikuti pergaduhan di kawasan hadapan. Mereka cuba untuk mendapatkan kawalan map secara sebenarnya. Mereka cuba untuk menjatuhkan ini di bahagian atas. Semua cuba untuk melakukan pertahanan tetapi Miko dapat satu pergi ke arah Zon. Adakah tindak balas yang cepat ataupun pantas akan dilakukan ketika ini? Netherrealm yang agak lambat sebenarnya daripada Warlord memaksa untuk pasukan Homeboys terpaksa berundur terlebih dahulu. Dan satu pujian sebenarnya perlu diberikan kepada tim SMG daripada Miko. Itu sebenarnya satu setup yang baik dikeluarkan. 4,700 gol telah dimiliki oleh pasukan Homeboys seawal-awal 8 minit perlawanan. Kill tak banyak juga sebenarnya, menunjukkan bagaimana mereka mendominasi penguasaan map dan juga neutral objective taken itu yang menunjukkan pasukan Homeboys leading dengan cukup besar pada perlawanan penentuan kali ini. Dan kebanyakannya hadir disebabkan adanya high ground daripada Black Dragon Form. Tapi Miko sekali lagi dapat seorang lagi pemain ketika ini. Zon terpaksa untuk mengaktifkan Flicker. Tapi kena ingat Warlord juga bersedia untuk menggunakan Netherrealm. Tetapi peluang kepada tim SMG sebenarnya. Mereka dapat info bahawa Zon yang rendah, dia tak ada Flicker. Jadi dia jauh dari kawasan pengambilan Zon. Namun begitu, sekarang ini mereka masih lagi menari berdansa di bahagian hadapan Lord. Black Dragon Form telah pun dibuka. Ini seperti lampu merah untuk pasukan SMG kembali pulang untuk U-turn semula dan jangan maju ke bahagian hadapan. Zoning sahaja memberikan signal bahawa pasukan Homeboys berjaya untuk mengunci satu lagi objektif penting dan tim SMG terpaksa beredar. Bijak sebenarnya untuk SMG tak contest bagi pendapat saya kali ini. Sebab kalau mereka contest, silap langkah, bukan setakat mereka kehilangan Lord, malah 2-3 nyawa ahli pasukan mereka pun akan dihilangkan oleh pasukan Homeboys. Saya juga bersetuju dengan pendapat awak Adil disebabkan mereka masih lagi ada Sasa, mereka masih lagi ada high ground defense dekat sini. Cuma mereka kena halang Sepat daripada mengganggu beliau melakukan pertahanan. Mungkin kena berani sedikit walaupun adanya Black Dragon Form itu dibuka. Kiting harus diamalkan oleh mereka dan juga yang paling penting sekali adalah social distancing antara satu sama lain sebab anda tidak mahu kena triple man petrify
dinokapkan pula oleh naga hitam ini nanti. Ataupun antara yang boleh dilakukan oleh pasukan SMG adalah memaksa cepat untuk menggunakan Black Dragon Form terlalu awal. Walaupun sekarang ini Lord telah pun tiba, tim SMG perlu melakukan pertahanan. Yep, mereka cuma untuk menerjah masuk Saksa di bahagian hadapan. Bagaimana Bandit Rage telah dilepaskan terlebih dahulu. Miko masuk kena kepada Zon, tapi dengan Nether yang menyelamatkan keadaan terlebih dahulu. Mereka cuba untuk memaksa ketika ini daripada GB. Mereka akan keluar. Flicker digunakan oleh Storm untuk menyelamatkan diri. Tapi itu hanyalah segala-galanya dikerah untuk mendapatkan satu inhibitor turret di bahagian atas. Nampak macam kecil, tapi itu sangat bermakna. Textbook execution daripada Homeboys. Mereka tahu, okay, first blood kita tak boleh nak endkan perlawanan ini. Andai kata pasukan SMG melakukan benteng pertahanan yang begitu baik, dan itu yang dilakukan oleh mereka. Dapatkan inhibitor turret dekat bahagian atas, cukup back off semula, kita reset balik. Dan seperti yang dikatakan oleh Milo, nampak seperti kecil, tetapi inhibitor turret ini diambil ketika masih lagi ada Holy Defense, dan ketika itu hanyalah Lord yang biasa. Sebenarnya ini bukanlah tugasan yang mudah walaupun anda mempunyai snowball effect seperti pasukan Homeboys. Jadi boleh dikatakan Homeboys melakukan serangan seperti ini dengan agak sempurna, tetapi bercakap tentang serangan, Mendapatkan Smooth di bahagian hadapan ketika ini sepak terlebih dahulu. Cuba untuk memberikan bantuan kepada Zon, tapi dia terpaksa untuk mengaktifkan Black Dragon Form. Dan tembakan daripada jauh sebentar tadi daripada Sasa. Hampir terkena tapi dibaca kemas oleh pasukan Homeboys. Mereka akan mengelak serangan tersebut. Mereka akan terus lagi bersabar. Meninggalkan dua sahaja inhibitor turret yang berbaki ketika ini. Kita kena faham snowball effect tu benar wujud ketika ini. Lihatlah perbezaan level ni antara Saksa dan juga GB pada waktu ini, dan juga perbezaan itemization. 3 telah dilengkapkan oleh jungler pasukan Homeboys, manakala hanya 2 sahaja untuk Federate milik SMG. manakala perbezaan goal laner dekat sini untuk Rizal hanya satu saja item yang masih lagi perlu disiapkan. Manakala untuk Sasa hanyalah 2 item saja yang mampu disiapkan, dan ini menyebabkan perbezaan keluaran damage di antara kedua-dua harapan pasukan masing-masing. Daripada sudut KDA pun Sasa dan juga Ryzer pun sama ketika ini. 0-0-2 menunjukkan begitu rapat juga sebenarnya match up di antara kedua gold laner ini. Namun pasukan Homeboys sekali lagi akan mendapatkan lot ini tanpa sebarang contest. Kali ini memang benar ataupun wajar SMG biarkan sahaja. Saya rasa masih lagi perlu, sebab kita baru saja berbincang tentang item Sasa sebentar tadi. Ya. Masih lagi belum mencukupi, masih lagi jauh ketinggalan. Antara harapan, antara perkara yang mereka boleh gunakan untuk mendapatkan ataupun bertahan seketika waktu adalah untuk menyaksikan adakah Homeboys akan melakukan kesilapan apabila mereka ingin menjatuhkan inhibitor turret milik pasukan SMG. Alright, kita lihat daripada goal distribution kita di antara kedua goal ini memang tak jauh sebenarnya. Passive goal mereka memang sudah semestinya sama, tapi daripada sudut minion pun perbezaan lebih kurang 200 saja di antara Sasa dan juga Ryzer. Dan kali ini pasukan SMG yang paling akan diuji adalah kekuatan mental mereka. Bagaimana mereka nak lakukan penting pertahanan kali ini. Lord mara dekat bahagian atas. Minion Wave sedang lakukan pushing di bahagian tengah. Siap gerakan daripada Zon. Mendapatkan Stormy. Satu wadah pun telah dikorbankan ketika ini. Pertahanan tim SMG telah pun dikurangkan. Terus mendapatkan sempat. Satu lagi hit. Dan pasukan Homeboys mendapatkan kejuaraan LPL Malaysia musim ke-12. Lihatlah, Dewan Sri Putra menjadi saksi air mata kekecewaan daripada musim ke-7. Tapi kali ini musim ke-12 menjadi air mata kegembiraan. 3 tahun penantian, pelaburan, pengorbanan, semuanya dibalas. Kita lihat bagaimana kegembiraan mereka. Semua penat lelah, tangisan semuanya berbaloi. Tapi paling penting sekarang ni apa kata